بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. Dikasih sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni kita dapat sambung kembali tafsir Al-Quran kita surah Luqman. Insya-Allah bermula pada ayat yang ke-13. Mula dengan ayat ke-13 dari surah Luqman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah tak kala Luqman berkata kepada anaknya semasa ia memberi nasihat kepada anaknya, wahai anak kesayanganku, janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar. Pada pendengar yang dikasih sedikit dengan Luqmanul Hakim, boleh rujuk kepada kuliah saya pada siri yang ketiga, di mana Luqmanul Hakim ini seorang manusia yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik hidayah Allah menjadi insan Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, walaqad manal hikmata anishkur lillah. Yang pertama diajar pada Allah Ta'ala kerana kalau bersyukur kepada Allah sebenarnya kita berterima kasih untuk diri kita sendiri. Dan kalaulah seseorang itu kufur kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak terkesan dengan kufurnya hamba itu, kerana dialah Allah Tuhan yang maha kaya lagi maha terpuji. Kemudian disambung lagi pada ayat yang ke-13. Wa idh qala Luqmanu libnihi. Ketika mana disebutkan wasiat Luqmanul Hakim, Luqman kepada anaknya. Pada setengah pandangan al-mufassirun, ahli-ahli tafsir dan juga ahli-ahli sejarah seperti As-Suhaili, Al-Tabari, Al-Qutabi mengatakan bahawa anak kepada Hakim ini namanya adalah Tharan. Tha alif ra alif. Maka Luqman seorang ayah berkata dengan bahasa idh qala Luqmanu libnihi. Ingatlah ketika mana Luqmanul Hakim berpesan kepada anaknya dengan wasiat ataupun dengan nasihat, hirsan alaihi, kerana dia terlampau sayang kepada anaknya. Seorang ayah lalu sayang kepada anaknya, maka dia berkata, kita sebagai seorang ayah mestilah kita sayang kepada anak-anak kita. Kita mesti jaga dia, kita bagi makan kepada dia, kita bagi pendidikan kepada dia. Sebab itulah para Nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka bertanya kepada anak-anak mereka. Dikata, wahai anak-anakku sekalian, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kamu nak sembah selepas dari tiadaanku. Tetapi ibu bapa mutaakhir ini, di akhir dunia ini, semua orang berfikir materialistik, berfikir kebendaan.
Maka dikatakan kepada dia, dikata apa dia? Pada anak-anaknya, kuluna min ba'di, kalaulah ayah ni mati, apa kamu nak makan, wahai anak-anakku? Antara kita ahli dunia dengan orang. Baik. Faqala lahu, maka berkata kepada anaknya yang bernama Tharad ini, Ya bunayya, wahai anak. Bunayya ni panggilan paling sayanya kita sifatkan sebagai awam. Awam, bukan awang, awam. Orang tua kata panggil, awam, mari kat sini, mari kat rumah mak ni. Manja bagi orang lelaki dan orang tina, dua tua mula panggil dengan mek. Jadi dia royak kepada anak dia. Dia panggil anak bahasa yang paling lembut, yang paling comel, supaya anak dia juga akan kasih dan sayang kepada dia. Ya bunayya, apa pesanan Luqman kepada anaknya? Ini pesanan yang pertama yang mesti kita sendiri kena pesan kepada anak-anak kita. Dalam hidup kita ni yang pertama sekali ialah Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kita dengan Allah. Sebab tu Luqman pesan pada anak dia pertama sekali dengan Allah. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, dia kata, sembahlah kamu akan Allah dan janganlah sekali-kali kamu menduakan Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh kita nak menduakan Allah. Kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizahullah, dia kata, manittaba'a ghaira manhajillahi faqad asyraka. Siapa dia yang ikut selain daripada manhaj Allah, yakni cara hidup dikehendaki oleh Allah, faqad asyraka, maka orang ini telah pun syirik kepada Allah. Secara Islam, kita syirik pada Allah dalam bentuk ekonominya. Kalau kita hidup dengan tidak ikut Islam, kita syirik pada Allah dalam bentuk kehidupan kita. Begitulah seterusnya. Jadi hidup kita ni tak boleh kita nak menduakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah Taala lah yang tunggal, yang kita kena ikut akan syariat Allah. Bapa tu halangan kita menduakan Allah. Kerana menduakan syirka la zulmun azim. Allah Subhanahu wa taala kata bahawasanya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu kezaliman yang paling besar. Dosa yang paling besar apabila manusia menduakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Luqman Hakim berpesan pada anak-anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Hidup kita ni kena, sebab kalau orang ni menduakan Allah, dia mensyirikkan Allah, maka dia merupakan satu kezaliman, satu dosa. Dosa ini, maka hidup dia ini maupun lebih-lebih lagi di hari akhirat nanti. Al-Imamul Bukhari rahimahullah dan juga Imam Muslim rahimahullahu ta'ala meriwayatkan satu hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, apabila tu waktu ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun, maka syaqqa dhalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qalu ayyuna lam yalbis imanahu bizulmin, faqala Rasulullah innahu laysa bidzalik, ala tasma'u ila qawli Luqman ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Merujuk pada ayat surah Luqman ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau mensyirikkan Allah, dia merupakan satu kezaliman. Kalau kamu tidak mensyirikkan Allah, tidak menduakan Allah, berarti kamu tidak kelirukan iman kamu itu dengan kezaliman, itu dengan dosa yang besar, sebab menduakan Allah Subhanahu wa taala. Selepas daripada menyebut hak Allah Subhanahu wa taala itu, disebutkan pula hak manusia, hak makhluk.
Dalam banyak-banyak hak makhluk ini, yang paling utama sekali adalah hak usul kita. Kita ada usul, kita ada furu'. Usul maknanya ibu kita, ayah kita, itu usul. Furu' artinya anak-anak. Jadi hak yang paling besar dalam kita buat baik atas dunia ni, yang paling besar sekali ialah hak kepada kedua orang tua kita. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Dan kami wajibkan manusia berbuat baik pada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan, dari awal mengandung hingga akhir menyusukan. Dan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa 2 tahun. Dengan yang demikian bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu, dan ingatlah kepada akulah jua tempat kembali untuk menerima balasan. Kalau Allah Ta'ala di sini Tuhan sebut berkenaan dengan pesanan kita untuk kedua kita dan orang tua kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintah kepada kita semua supaya kita buat baik pada kedua orang tua kita. Maknanya mak kita dengan ayah kita, sebagaimana dikehendaki oleh Al-Quran. Dalam ayat Al-Quran banyak juga disebutkan perintah ibadat pada Allah, menjauhi syirik, kemudian dia suruh buat baik kepada kedua orang tua, seperti mana pada surah Al-Isra, qala Allah Ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Tuhan kamu telah putuskan bahawa janganlah kamu sembah kecuali Allah. Wa bil walidaini ihsanan. Dan dengan kedua orang tua kita, mak kita, ayah kita, kita kena buat baik. Banyak sangat ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh kita semua ni buat baik kepada kedua orang tua kita. Pada ayat ini Tuhan kata, wa wassaynal insana dan manusia supaya buat baik kepada kedua orang tuanya. Insan, kalimah insun maknanya suka manja. Semua manusia suka manja belaka. Baik budak, baik orang tua. Selagi namun dia manusia, dia hendak dimanjai dan dia nak bermanja. Dalam ramai-ramai orang yang kita kena buat baik, kita kena bermanja ini, siapa dia? Biwalidayhi, kedua orang tua kita, yakni mak ayah kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya, taat kepada kedua orang tuanya, tunaikan hak kepada kedua orang tuanya. Lebih-lebih lagi ibunya yang telah mengandungkan ia. Kita kena buat baik pada mak ayah kita ni. Bahkan kalau deraka pada mak ayah kita ni, dosa yang besar. Kata seorang ulama nama dia Abu Talib Al-Makki rahimahullah, seperti mana disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haythami dalam kitabnya Az-Zawajiru an Iqtirafil Kabair. Dia mengatakan bahawa dosa besar ada 17 perkara pada badan manusia. Pada mulutnya, pada kemaluannya, pada tangannya, pada kakinya dan sebagainya. Ada satu dosa besar yang menyentuh semua tubuh manusia, daripada rambut di kepala sampailah kepada kaki. Apa dia? Deraka kepada kedua orang tua. Deraka kepada kedua orang tua ni tak boleh. Dia mak ayah ni kita kena jaga. Dalam surah Al-Isra Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wala taqul lahuma uffin. Jangan kamu kata uff kepada kedua orang tua kamu. Uffin kata ulama kalimatu zajrin wa dajarin. Seperti kita kata, pergi beli bawel lagi, mak beli bawel tu. Terus panggil, sikit kita sanggah mak ayah. Wala taqul lahuma uffin. Lebih-lebih lagi, wala tanharhuma.
Jangan jekoh mak ayah. Ada setengah orang ni jekoh mak ayah. Ada satu pengalaman saya jumpa segi jalan rumah rakan sesekolah saya dulu, classmate saya lah. Kemudian saya pergi rumah dia tu, mak dia adalah duduk sekali dengan dia. Dia tu kecek kita, tiba-tiba mak dia ni japuk kita kecek. Dia ni tena. Pasti dah dia, kita harap Allah Ta'ala ampunilah akan dosanya. Dia kata kepada mak dia, dia kata, dia agak bahasa ibu ni. Tu istilah, Amo dengar sendiri dia kata. Dia agak bahasa ibu ni. Subhanallah. Kita pun dia demo. Demo kena ingat molek. Demo kata ke mak demo ni. Apa dia ni? Ibu ni. Ni benda besar ni. Satu hari nanti anak demo akan kata demo pula dia lah bahasa ibu ni. Tapi kita pun duk fikirlah. Amba apabila sudah kecek dengan dia, menasihat dia, amba pergilah rumah jiran amba satu lagi. Amba pergi rumah jiran amba satu lagi, amba tanya, amba ayat budak tina ni, anak makcik ni, dia kata kepada mak dia depan amba, duk dia kat bahasa ibu ni. Amba nak tanya lah makcik ni, makcik jiran ni. Hei makcik, lagu mana mak dia dengan ayah dia mula? Lagu mana mak dia dengan ayah dia mula? Dia kata dia ni, perak tok tua rumah dia ni, habis menata dia sebut pada tok tua dia ni. Dia supoh pada tok tua dia. Tak boleh lah kalau dia boleh supoh pada tok tua dia, mak pak dia sendiri, mak pak tok lelaki dia, dia boleh supoh. Maka pada anak dia supoh dia tak boleh lah. Nyucur. Sama yang baru. Sebab itulah kita kena ingat molek dah. Jangan sekali-kali kita deraka, kita akak suara dengan mak ayah. Kalau kita nak jadi anak yang baik, rezeki kita murah, kita kena buat baik pada kedua orang tua. Boleh benar kali kita kongsi dalam masa kita duduk bersama dengan keluarga dan ini, satu kisah yang Nabi kita sebut dalam hadis dia, satu mukjizat, iaitu kisah satu orang nama dia Uwais bin Amir Al-Qarani. Uwais bin Amir Al-Qaran, ada orang baca Al-Qarni, di negara Yaman. Di Yaman, kabilah di Yaman bukan nama kabilah Al-Qarni. Nama dia kabilah Al-Qarani. Nabi sebut pada sahabat dia, Atakum amdadu ahli Yaman. Akan mari pada kamu satu rombongan dari negara Yaman. Di kalangan mereka itu ada seorang bernama Uwais bin Amir Al-Qaran. Kerana dia ni baral liwalidai. Amat buat baik kepada kedua orang tua dia. Dia ni baran, sentiasa buat baik pada orang tua dia. Sehingga Allah Ta'ala bagi nikmat ke dia. Apa sahaja yang dia nak buat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan qada, akan tunaikan. Lau aqsama ala Allah la abarrahu. Maka Uwais bin Amir Al-Qarani ini satu ketika mari kota Madinah. Di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, mari rombongan. Umar tanya dia, Umar tanya rombongan ini, Afikum Uwais bin Amir Al-Qaran. Adakah ramai-ramai dari puakmu ni satu orang nama dia Uwais bin Amir Al-Qaran? Dia kata, ya ada. Maka Uwais pun diwakil. Maka Umar bertanya dia. Umar kata, nak confirm kamu ni Uwais bin Amir Al-Qaran, dulu tubuh kamu kena penyakit kulit. Kemudian semua tubuh kamu ni siap belaka kecuali tepat sebesar duit sekali, 1%, 2%, ni tak siap. Kalau betul mu ada hak ni, maka mu ni Uwais bin Amir Al-Qaran. Bila dia cek tengok, betul lah kawan ni Uwais bin Amir Al-Qaran. Umar kata apa dia? Udu'ullah ali. Doa kepada Allah untukku. Sebab Nabi pesan, doa Uwais bin Amir Al-Qaran yang buat baik pada mak ayah dia ni, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Umar pesan untuk dia berdoa. Dia minta dengan Uwais bin Amir Al-Qaran ini, apa dia ni berdoa kepada Allah untuk dia. Kenapa doa dimakbulkan oleh Allah? Sebab dia ni berbuat baik kepada kedua orang tua dia. Tapi Uwais bin Amir Al-Qaran ini seorang sahabat yang cukup tawaduk. Apakala Umar tanya dia, kamu nak ke mana lagi? Aku nak pergi ke negara Syam. Maka dia kata gini, pergi ke negara Syam, bawa suratku ini, surat khalifah ini, pergi jumpa dengan gubernur negara Syam, wayak bahawa mu ni adalah orang yang mari jumpa dengan aku, dan bawa surat ni, insya-Allah gubernur aku akan meraihkan kamu.
Lalu berkatalah Uwais bin Amir Al-Qaran, dia kata, akunu ghubara'an nasi ahabba ilayya. Dia kata, aku jadi orang asing yang tak dikenali oleh orang ramai, itu lebih aku suka. Lebih aku suka daripada aku dikenali oleh insan yang ramai. Tapi disebutkan di sini Uwais bin Amir Al-Qaran, doa dia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hidup dia sentiasa. Sebab apa? Sebab dia berbuat baik kepada kedua orang tua saya, orang tua kita. Jadi kita kena buat baiklah kepada kedua orang tua kita, mak kita dengan ayah kita. Dia duk sanggah hak dia, gapo mak ayah suruh kita kena buat, barulah kita jadi anak yang baik, anak yang saleh. Kalau tak jadi anak baik, anak saleh, mak ayah kita kecil hati yang kita, akhir sekali kita dirakalah pada mak ayah kita ni. Baik. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Allah Subhanahu Wa Taala sebut mak kita ni, itu ibu kandung kita, hamalathu ummuhu. Kenapa Tuhan sebut buat baik kepada mak? Tuhan kata, dan hendaklah kamu buat baik pada kedua orang tua kamu. Lepas tu Tuhan apa sebut lagi? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Mak kamu mengandung kamu, kau lama kau letih. Makna di sebut dua-dua mula-mula. Dua-dua duduk gini. Lepas tu Tuhan perincikan mak. Mak duduk depan pada ayah. Asal apa mak duduk depan pada ayah? Ni kita kena faham di sini. Tak? Kerana mak ni menanggung masyakkah yang bertindih-tindih. Mak lah yang mengandungkan kita. Ayah tak mengandung. Walaupun dia gemuk, dia tidak mengandung. Alhamdulillah, mak yang mengandungkan kita. Yang kedua, warradha', mak yang menyusukan kita. Wal wada'u, mak yang melahirkan kita. Jadi mak kita ni lebih 3 kali daripada kita. Bukan kita, mak kita. Yang melahirkan kita, mak kita. Yang menyusukan kita pun mak kita. Jadi Tuhan kata, hamalathu ummuhu, mak kita mengandungkan kita ini. Apa keadaan kandungan itu? Wahnan ala wahnin, yakni setiap hari semakin letih. Yakni dha'fun fawqa dha'fin. Yakni kau lama mengandung kau letih, kau lama mengandung kau letih. Kita orang jantan nak tahu bini kita mengandung letih ke tak, mudah saja. Bini kita start mengandung, kita ambil gula sekali, ikat perut. Bini mengandung 3 bulan, kita ambil gula 2 kali, ikat perut. Pergi mandi, pergi kerja, pergi kedai, pergi mana. Sapalah gandung 2 kali, kita ikat perut sampai ke bini kita berandung. Dia kedok 9 bulan, gula duduk perut. Kalau dia, bisalah kita. Kamu rasa tak dia? Tak ada. Nak ikat gula perut 2 bulan, nak bawa pergi mana-mana ni, tak ada puak-puak kita. Tidak akan buat benda lagi tu. Bawa rokok mulut boleh. Buat rokok boleh. Nak bawa gula, nak bawa gapo tanggung, tak. Orang tina ni ngadu wahnan ala wahni. Ada-kadang orang jantan ni pun tak reti juga. Maaf bahasa kasar sikit, bodoh. Dia tak bodoh ke mana. Bini ngadu 9 bulan, dia klik kerja, dia minta air dengan bini dia. Air satu. Bini lambat nak bangun tegak. Uyuh kanan, uyuh kiri. Baru bangun nak ambil air, ketuk lelaki. Balik kerja tadi. Dia tahu dah bini kita kau sari kau letih. Ambil sendiri lah air tu. Siap kau bini yang mengandung. Bini mengandung sama dia. Dia mengandung anak pada yang mengandung anak kita. Sudah marah lah ke dia. Ni setengah orang dua hamba kau bini. Dia tapa bini tengah mengandung. Ada orang buat lagi cerah bini tengah mengandung. Cerah bini tengah mengandung. Amo banyak jumpa kes dengan pelanggan-pelanggan amo di pejabat tu. Kadang-kadang orang jantan ni tanya turun minyak molek, tak kira mengandung tak mengandung pun cerah bini. Lepas cerah bini dekat, tu tak lama gila lah. Gila nak ke anak pula. Dakwa pula mahkamah, minta nak anak. Orang jantan kena faham, mana-mana budak yang berumur 12 tahun ke bawah, sudah minta lah anak tu nak milik dia, tak akan jadi milik dia. Dia hanya boleh milik seperti apa ni, hak untuk melawat dan hak untuk bermain-main. Beberapa ketika dalam seminggu bolehlah. Nak perak tak boleh. Tuhan buat dah. Alik
Alik jaga hadanah, jaga anak, duduk di mak. Alik nafkah, duduk di pak. Sebab itulah kita ni kena faham molek dalam bab rumah tangga. Kena ngaji bab peraturan fiqh rumah tangga ni. Orang jantan kena ngaji, orang puan kena ngaji. Wahnan ala wahnin. Dia semakin hari semakin letih. Minal hamli ila talqi ila wiladati wan nifas. Daripada dia mengandung, kepada dia ni beranak, kepada dia ni nifas, kemudian dia menyusu pula. Tu letih belakang. Menyusu anak pula 2 tahun, 24 bulan. Duduk menyusu anak. Menyusu anak selama 2 tahun. Paling lama 2 tahun dah kita menyusu anak kita ni. Menyusu ni pun patut kita orang jantan ni kena beri elang kau bini upah menyusu anak. Wilah elang kau bini 500 bulan. Apa tu? Menyusu anak kawan. Gitu. Jadilah suami yang baik, suami yang jujur ni. Baik. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Dan menyusukan anak itu dalam tempoh selama 2 bulan. Selama 2 tahun. 2 tahun sama dengan 24 bulan. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma ar-radha'ah. Allah Ta'ala kata wal walidatu, dan juga ibu-ibu itu yurdi'na, menyusukan anak, auladahunna, menyusukan mereka itu akan anak-anak mereka, haulaini kamilaini, 2 tahun yang sempurna, liman arada ayyutimma ar-radha'ah, bagi orang yang nak menyempurnakan tempoh susuan anak tadi. Nak susu paling lama, susulah paling lama hanya 2 tahun. Lebih 2 tahun tak ada sudut nyusu dah. Cukup dah. Dan di sini dalam bab nyusu saya nak share kepada sekalian pendengar semua. Zaman lah ni kadang-kadang kakak kerja, adik tak kerja. Adik pula boleh anak kecil. Kakak tinggal anak pada adik. Adik nyusu, adik duk nyusu anak dia. Anak kakak teriak hak dia ngasuh ni, dia pun susu retak pada anak saudara tadi. Maka jadilah anak saudara itu anak susuan kepada kakak, pada adik tadi. Jadi 2. Anak susuan sekali, anak saudara tu sekali. Dengan anak dia tu patut jadi sepupu saja. Sepupu sekali, adik-beradik susuan sekali. Kalau sepupu boleh menikah, adik-beradik susuan dia tak boleh nak menikah. Berapa kali hisap susu? Susu ni kena hisap 5 kali hisapan yang berasingan walaupun tidak kenyang. Ini satu nokta yang penting. Budak ni misalnya dia nyusu hisap pek, dia pergi main, dia mari pula, terkara dia hisap pula. Begitulah dia buat sebanyak 5 kali. Walaupun tidak kenyang, maka dia sabit hukuman anak susuan. Istilah kenyang ni sahabat-sahabat semua tak ada oleh kitab fiqh. Orang tua kita pernah sebut 5 kali kenyang, tapi sebenarnya kenyang tak ada oleh kitab fiqh. Cuba tua-tua carilah kalau ada kenyang tu, tolong maklum balik kepada saya. Syarat menjadi anak susuan kena kenyang. Kalau ada sungguh kenyang tu, betul ayat kamu. Setakat amo cari dalam kitab, dia tak sebut pun kenyang, dan dia kata dalam taklid bawah dia kata walaupun tidak kenyang. 5 kali susuan yang berasingan walaupun tidak kenyang, maka sabitlah anak susuan itu. Kena faham boleh. Lah ni orang tina dia pura susu dah ada. Dia pun letaklah misalnya 5 botol kecil. Kita rumah mengasuh 5 botol kecil. Hari ni tinggal. Jadi 5 botol kecil ni kalau orang lain minum susu tu, dia tak jadi anak susuan. Sebab dia kira sekali saja peruh. Maka 5 botol kecil hanya dianggap sebagai susu sekali saja, bukannya sebanyak 5 kali. Baik. Wal walidat yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma ar-radha'ah. Bagi orang yang nak menyempurnakan apa ni susuan itu. Wa fisaluhu fi 'amain anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir.
Dengan demikian bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu. Dan ingatlah kepada akulah jua tempat kembali untuk menerima balasan. Allah Subhanahu wa taala perintahkan, janji kepada kita semua supaya bersyukurlah kita ni kepada Allah di atas segala nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi wa bisyukri lil walidain. Terima kasih juga kita pada kedua orang tua kita. Pasal apa? Li'annahuma sababan liwujudik. Kerana kedua-duanya itu sebab kepada adanya kamu di atas dunia. Kalau tidak ada ibu dan ayah, maka tidak adalah kamu di atas dunia ini. Maka kita kena syukur kepada Allah dan terima kasih kepada kedua orang tua kita. Cara terima kasih, buat yang dia suruh, tinggal hak dia lagi. Jangan melukakan hati kedua orang tua kita. Barulah kita jadi insan yang bahagia di dunia dan juga di akhirat ini. Baik. Anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Ingatlah kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kepadakulah kamu akan kembali. Ya, kamu akan kembali kepada Allah untuk terima balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama-samalah kita buat baik pada kedua orang tua kita ni. Tapi buat baik pun ada batasannya. Kalaulah sekiranya orang tua kita suruh buat suatu perkara yang bercanggah dengan hak Allah Subhanahu wa taala, maka hak Allah mesti dijaga mengatasi daripada hak-hak yang lain. Katakanlah kisah kita Malaysia, insya-Allah, kisah ibu memaksa anak untuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi kafir semula. Maka adakah dia patut jadi kafir? Itu tidak. Seperti mana kisah kita muallaf yang masuk Islam, bila balik di rumah mereka berjumpa cabaran begitu hebat. Mak dia murih ke dia, mak dia marah ke dia, akhir dia suruh masuk balik agama asal, Buddha dan sebagainya. Tapi sebab nikmat Islam itu, mereka tidak tidak kembali kepada agama asal. Ada sahabat-sahabat kita, Cina Muslim, India Muslim, bertanya kepada saya, lagu mana Ustaz? Mak kita, ayah kita suruh kita balik pada agama asal ini. Kata benda ni tak wajib patuh. Sebab Allah Ta'ala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Sebab apa? Sebab sebesar-besar tanggungjawab pada manusia, besar lagi tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya akan ulah balik Malaysia, itu taat kepada orang tua ini hendaklah pada perkara yang tidak bercanggah dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau bercanggah dengan hak Allah, maka tidak wajib kita taat pada kedua orang tua kita pada perkara itu sahaja. Pada perkara itu sahaja. Adapun perkara yang lain kena taat seperti biasa. InsyaAllah sambung lagi pada malam besok, iaitu pada ayat yang ke-15. Hari ini ayat yang ke-13, ayat yang ke-14. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri fahaman pada kita semua dan kita boleh jadi hamba Allah yang baik. Pada ni ayat fokusnya Luqman berpesan supaya kita semua ni jangan mensyirikkan Allah, sebab syirik ini dosa yang besar. Buat baik kepada mak kita, kepada ayah kita, kerana mereka lah, mak kita lah menyusukan kita, ayah kita menafkahkan kita. Dia berterima kasihlah kita kepada Allah dan kepada kedua orang tua kita, sebab kita semua akan kembali kepada Allah. Untunglah orang yang hidup sempat hidup di saat orang tuanya sudah tua. Antara orang yang rugi, kata Rasulullah, ialah orang yang sempat hidup dengan kedua orang tuanya sudah tua, tapi dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu orang yang rugi. Mudah-mudahan Allah Taala kurniakan pada kita menjadi insan yang taat dan patuh pada kedua orang tua kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم زدنا علما. اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم. وفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Bertemu lagi kuliah subuh pada pagi besok jam 6.45 pagi di bawah tajuk keadaan orang-orang yang berdosa di padang mahsyar pada hari akhirat kelak, insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.